Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup kami akan menerangkan tentang agama Islam. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Saya Muhammad Fazrin bin Muhammad Faisal. Saya Akmal Ashraf bin Hasbullah. Saya Zafri Auzar bin Zawawi. Saya Muhammad Nazrin bin Khalid. Saya Muhammad Ruzaini bin Ahmad Tamizi. Dan pensyarah kami ialah Madam Nur Hasikin binti Zakaria. Pengenalan. Islam bermaksud tunduk dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mentaatinya. Bukti tunduk kepada Allah ialah dengan reda menerima agamanya dan diikuti dengan penuh kesedaran. Islam merupakan agama yang diwahyukan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia. Islam adalah peraturan dan perundangan yang lengkap bagi mengaturkan kehidupan manusia serta menjadi dasar akhlak yang mulia dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman kegemilangan Islam bermula pada tahun 622 apabila wahyu pertama diturunkan kepada Rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, Arab Saudi. Sejarah Islam menceritakan perkembangan Islam sehingga sekarang. Agama Islam telah muncul di semenanjung Arab pada tahun ke-7 Masihi apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu daripada Allah. Selepas wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerajaan Islam telah berkembang di barat dan Asia Tengah. Seterusnya, umat Islam berpecah dan terdapat banyak kerajaan Islam lain yang muncul. Namun, kemunculan kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Umayyah, Kerajaan Abbasiyah, Kerajaan Saljuk, Kerajaan Utsmaniyah, Empayar Mongol India dan Kesultanan Melayu Melaka telah menjadi empayar yang terkuat dan terbesar di dunia. Tempat-tempat pembelajaran ilmu yang hebat telah mewujudkan satu-satu tamadun Islam yang agung. Wujudnya ahli-ahli sains, ahli-ahli falsafah dan sebagainya muncul dari negeri-negeri Islam terutamanya pada zaman keemasan Islam. Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka tidak hanya tersorot kepada perdagangan dan pelabuhan. Melaka juga merupakan pusat penyebaran dan pusat pengajian Islam. Orang Melayu ialah beragama Islam. Dengan kemunculan Kesultanan Melayu Melaka, Islam berkembang luas di Nusantara. Menurut beberapa ahli sejarawan, apabila Raja Melayu menganut suatu pegangan, pengikut dan rakyatnya akan turut serta menganut pegangan tersebut. Kata Brent Harrison 1957, orang Melayu menyamakan bangsa dengan agama dan agama serta adat dengan rajanya. Oleh itu, penganut agama Islam oleh Raja Melayu bermakna bahawa lama-kelamaan seluruh bangsanya menjadi Islam. Jadi saya akan meneruskan pembincangan ini berkaitan dengan mazhab dalam agama Islam. Jadi pertama sekali kita perlu tahu iaitu mazhab dari segi bahasa bermakna jalan atau cara berfikir. Manakala dari segi istilah yang merujuk kepada jalan atau cara berfikir yang telah diterima sebagai satu kaedah dalam menilai pelbagai perkara, terutamanya dalam bidang ilmu fiqh dan ilmu kalam. Jadi kaedah dan sumber yang berbeza bagi menilai isu-isu fiqh ini telah menimbulkan beberapa mazhab fiqh yang berbeza-beza. Seperti 4 mazhab utama yang kita ketahui iaitu Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah dan Malikiyah. Jadi kewujudan pelbagai mazhab merupakan natijah daripada kepelbagaian cara berfikir dalam menentukan hukum dan kedudukan suatu perkara menurut perspektif syarak itu sendiri. Jadi ia merupakan manifestasi kebebasan berfikir yang dianjurkan oleh Islam. Okey. Islam sebagai agama untuk manusia sejagat sepanjang zaman sangat memahami kerencaman hidup manusia yang berbeza-beza antara suatu bangsa dan juga suatu tempat dan zaman. Jadi dengan itu mereka tidak dipaksa untuk mengikut hanya satu bentuk cara berfikir sahaja, kerana ia akan menyebabkan manusia berada dalam suatu suasana hidup yang penuh kesulitan. Jadi Islam memberikan kebebasan kepada manusia memiliki kepelbagaian cara dan kaedah berfikir, asalkan ia tidak bercanggah dengan
prinsip-prinsip asas ajaran Islam. Jadi ini bermakna kepelbagaian mazhab dalam Islam jika difahami dan dihayati dengan betul merupakan satu kekuatan dan rahmat ajaran Islam itu sendiri, dan ia bukanlah satu kelemahan dan juga bencana bagi umat Islam. Jadi, saya akan menceritakan tentang kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam ialah istilah yang khususnya digunakan dalam akademia sekular untuk memberikan kesemua amalan kebudayaan yang sepunya kepada orang Islam daripada segi sejarah. Oleh sebab agama Islam berasal pada abad ke-6 di Semenanjung Arab, bentuk kebudayaan Muslim yang awal adalah lebih banyak daripada orang Arab. Dengan perluasan empayar Islam yang pesat, orang Islam berhubung dan menyerap kebudayaan Parsi, Turki, Mongol, India, Melayu, Berber dan Indonesia. Antara kebudayaan Islam ialah masjid. Masjid ialah perkataan bahasa Arab yang bermaksud tempat sujud. Masjid ialah tempat beribadat yang khusus seperti solat dan iktikaf bagi orang Islam. Bangunan ini juga merupakan pusat kebudayaan, muamalat dan perkembangan dakwah Islamiah serta pusat aktiviti umat Islam. Masjid tidak mempunyai rupa bentuk yang tetap tetapi bergantung kepada budaya masyarakat Islam setempat. Dari sudut bahasa, masjid bermaksud tempat bersujud. Sejak zaman permulaan Islam lagi, iaitu zaman Rasulullah SAW, kemajuan umat dan gerakan Islam semuanya bermula dari masjid. Masjid telah dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul, berbincang dan merancang strategi yang tidak terhad kepada bidang dakwah, malah perdagangan, perundangan dan penyebaran ilmu serta pelbagai lagi. Seterusnya ialah kesenian Islam. Seni Islam merangkumi seni tampak yang dihasilkan sejak abad 7 oleh penduduk wilayah Islam. Ia termasuk bidang-bidang yang berbeza, antaranya seni bina, seni khat, lukisan dan tembikar. Seni Islam bukannya seni yang setakat menumpukan agama tetapi juga merangkumi kebudayaan Islam dan yang kaya dan berbagai-bagai. Ia seringnya menggunakan unsur sekular serta juga unsur yang tidak disenangi ahli teologi Islam walaupun jika tidak diharamkan. Akhir sekali saya akan menceritakan tentang takwim hijrah. Takwim hijrah atau tahun hijriah merupakan takwim yang digunakan di kebanyakan negara umat Islam yang bermula dari tahun 622 Masihi untuk menentukan hari kebesaran Islam. Ia merupakan sejenis kalender berdasarkan bulan dan mempunyai kira-kira 354 hari setahun. Pada tahun itu, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpindah dari Mekah ke Yathrib, iaitu sekarangnya Madinah. Peristiwa ini yang dikenali sebagai hijrah diperingati dalam Islam kerana peranannya dalam penubuhan masyarakat Islam yang pertama, iaitu ummah. Rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam. Tuhan menyuruh manusia mentaati suruhannya yang dikenali sebagai rukun Islam yang terdiri daripada 5 perkara, iaitu yang pertama, mengucapkan 2 kalimah syahadah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Tuhan dan Nabi Muhammad pesuruh Tuhan. Setelah manusia mengaku Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad ialah pesuruhnya, dia telah melakukan kebaikan terbesar di sisi Tuhan. Yang kedua, solat adalah ibadah fardu yang wajib dilakukan oleh orang Islam 5 kali sehari. Solat 5 waktu ini dikenali sebagai solat fardu atau solat yang wajib dilakukan. Terdapat 5 solat yang wajib dilakukan, iaitu solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Rukun Islam yang ketiga ialah puasa. Bermaksud menahan anggota badan dari perkara yang membatalkan puasa dan terbit fajar sehingga terbenam matahari. Contohnya menahan mulut dari makan dan bercakap sia-sia. Yang keempat ialah zakat. Dari segi syarak adalah mengeluarkan sebahagian daripada harta yang tertentu kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syaratnya.
Yang kelima ialah menunaikan haji. Semua orang Islam yang mampu wajib mengerjakan haji, tidak berkira asal-usul mereka. Umat Islam harus mengerjakan rukun ini sekurang-kurangnya sekali dalam hidup mereka. Rukun-rukun iman ada 6. Yang pertama, percaya kepada Allah. Kita wajib percaya kepada Allah, percaya kepada keesaannya. Wajib percaya tiada Tuhan melainkan Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Wajib percaya malaikat itu wujud, dijadikan Tuhan daripada cahaya, yang sentiasa bertasbih kepada Tuhan dan tidak pernah mengingkari suruhan dan larangan Allah. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitabnya. Wajib percaya bahawa Tuhan menurunkan peraturan-peraturan dan perintah yang diberikan kepada Rasul-Rasulnya. Yang keempat, percaya kepada Nabi dan Rasul. Kita wajib percaya Tuhan mengirimkan pesuruh dan utusan kepada manusia sebagai ketua atau pembimbing manusia ke arah jalan yang benar. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Kita wajib percaya pada suatu hari nanti dunia akan hancur lebur, rosak binasa dan segala makhluk bernyawa pasti akan mati. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Wajib percaya semua yang terjadi adalah apa yang telah ditentukan dan ditetapkan Tuhan sejak azali. Percaya kepada qada dan qadar. Tarikh-tarikh penting dalam Islam dan kesimpulan. Agama mempunyai hari-hari yang penting yang akan mereka sambut atau raikan. Tapi adakah kita sebagai umat Islam tahu hari yang kita akan raikan dalam agama Islam? Baiklah, saya akan tunjukkan kepada anda semua. Baiklah, yang pertama adalah Isra' Mi'raj. Yang kedua, Ramadan Al-Mubarak. Yang ketiga, Maulidur Rasul. Baiklah, yang terakhir adalah Hari Raya Aidilfitri. Dan sekarang saya sebagai wakil daripada kumpulan ini akan menyatakan rumusan yang kami dapat daripada tajuk yang diberikan kepada kami. Islam itu adalah agama yang mudah dan tiada paksaan kepada orang yang bukan Muslim untuk memeluk agama ini. Islam juga tidak pernah membanggakan umatnya dengan memberikan sebarang tugasan yang tidak mampu dilakukan oleh umatnya. Jadi pada pandangan saya, agama Islam itu adalah agama yang indah. Sekian, terima kasih. Dan ini adalah rujukan kami.